Pernah tak korang masuk pertandingan peringkat daerah, pertandingan peringkat negeri dan berada dalam satu pertandingan yang tersohor, kita sebut sebagai anugerah juara ... Baik, saya nak kongsi tentang apa yang berlaku beberapa ketika ini apabila ada orang yang mempertikaikan dan kritikan itu dilihat sebagai kritikan yang membina. Baik, tuan-tuan saudara-saudari, sebenarnya dalam pemahaman saya tak ada kritikan yang membina. Pertama sekali, kenapa saya kata tidak ada kritikan yang membina? Perkataan kritikan itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam Kamus Budaya Timur ataupun Kamus Bahasa Melayu Tinggi. Perkataan tersebut kita pinjam daripada Latin yang kita sebut sebagai kritikos ataupun kritikos. Kritikan tidak membina, sebenarnya kritikan ini biasanya akan menjahanamkan, akan membantutkan, akan mensabotaj pertumbuhan dan kemandirian diri seseorang. Sebab tu kalau kita tengok dalam mesyuarat, bila ada orang dikritik, orang lain tidak mampu dan tidak mahu untuk melontarkan idea. Kerana apa? Kritikan itu sebenarnya membunuh. Dia merencatkan perkembangan dan kemajuan seseorang. Apa yang boleh kita buat apabila situasi tersebut berlaku? Yang kita boleh buat adalah kita panggil penyanyi tersebut ataupun kita panggil staf ataupun pekerja dalam organisasi kita untuk apa? Untuk bincang dan ditegur dalam mesyuarat teknikal. Itu yang betul. Sebenarnya yang ada adalah saranan dan penambahbaikan. Kritikan tidak membina, kritikan sebenarnya membunuh. Sebenarnya yang ada adalah saranan untuk penambahbaikan ataupun saranan untuk masa hadapan. Sebab tu kita boleh gunakan perkataan apa? Lain kali, ataupun kita boleh gunakan perkataan apa? Akan datang. Ada beberapa tips untuk kita ni berjaya ataupun muncul di hadapan kamera dengan menarik. Antara lain kita perlu tahu sudut. Kita berhadapan dengan kamera ataupun orang ramai, ada 3 sudut yang utama. Pertama kita sebut sebagai sudut 90 darjah, yang kedua sudut 45 darjah, serong sedikit, dan yang terakhir adalah sudut 360 darjah. Yang tak ada adalah sudut membelakangkan penonton. Itu haram ataupun disebut sebagai larangan dalam media ini. Kita membelakangkan orang dalam membelakangkan, lepas tu dalam keadaan yang tidak senonoh. Seterusnya, apa lagi yang kita perlu tahu dalam kita nak mesra ataupun menarik depan kamera ni? Kita perlu guna lontaran suara. Biasanya tuan-tuan saudara-saudari ada 3 jenis lontaran suara. Yang pertama kita sebut sebagai lontaran suara di mulut, lontaran suara di tekak, lontaran suara dari perut. Sebab tu kalau kita contoh kita bernyanyi, ini kita sebut sebagai suara perut. Kita boleh gunakan seperti berikut. Hari menyusun teroja itu suara perut. Ataupun kita mengaji, suara perut. Kalau suara tinggi, kita boleh gunakan suara yang tinggi. Saya minta izin nak jerit sikit. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Itu contoh. Ataupun kalau mengaji, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman nafsun an nafsin syai'a. Baik, itu jenis-jenis suara dan lontaran suara. Ada suara mulut, ada suara tekak dan ada suara perut. Dan yang terakhir kita perlukan apa? Kita perlukan kru ataupun tim yang sesuai untuk melonjakkan dan membuatkan kita viral dan dilihat menarik. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan. Tiada kritikan membina. Bila kita berada di hadapan kamera, kita perlukan beberapa tips. Antaranya kita perlu tahu sudut, kita perlu tahu lontaran suara, dan yang terakhir kita perlu ada tim ataupun kru yang boleh melonjakkan dan menaikkan nama kita supaya kita berjaya dan menjadi viral. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.